أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini Rabu 9 November 2022 bersama 14 Rabiul Akhir 1444 Hijri, kita kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, dan Alhamdulillah tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan pada pagi ini, iaitu dengan topik fiqh menutup aib. Dan sebagaimana biasa kita bawakan ke studio pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian Ustaz bersama-sama pada pagi ini. Sama-sama. Dan semalam Ustaz kita semayang sunat gerhana Ustaz. Gerhana bulan, saya keluar tadi tengok bulan cantik Ustaz. Insya-Allah tabarakallah. Ini antara satu yang Allah Ta'ala kata apa? Sebutkan kejadian yang perlu kita sama-sama insafi dan juga muhasabah, dan sama-sama kita pertingkatkan amal ibadah kita. Dan inilah antara keagungan dan juga maha besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan para penonton dan juga Fadil Ustaz, untuk fiqh menutup aib pada pagi ini, saya yakin dan percaya banyak soalan daripada sahabat kita yang akan diajukan sebentar lagi, sama ada menerusi panggilan telefon ataupun menerusi Facebook. Anda boleh hantarkan kepada kami soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita menutup aib. Anda boleh hubungi di talian yang tertera di kaca TV anda, ataupun paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagaimana biasa juga, para penonton jangan lupa Tanyalah Ustaz juga bersiaran di TV3 dan TV9 serentak, dan lanjutan 30 minit siaran tambahan kami bawakan kepada anda di TV9. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan di TV9 insya-Allah. Baiklah Fadil Ustaz, bila sebut tentang fiqh menutup aib ni, kita selalu ataupun membicarakan, mendengar tentang aib, cara menutup keaiban, apakah yang dinamakan aib. Jadi untuk mukadimah pagi ini, mungkin ada lagi yang belum jelas tentang apa itu yang dinamakan fiqh menutup aib sebagai mukadimah. Tafadhal mashkur. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dai, kemudian para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga kepada semualah yang sentiasa berada di mana saja yang mengikuti, sama ada di atas talian ataupun di kaca TV. Jadi alhamdulillah, moga Allah tambahkan lagi manfaat, ilmu, kebaikan, rezeki, keberkatan kepada kehidupan kita. Dan sudah tentu untuk buat semua tu perkara itu kita kena dengan ilmu. Maka hari ini kita berbincang lagi tentang ilmu. Salah satu ialah berkait dengan fiqh menutup aib. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Balad pada ayat yang ke-8 dan ke-9, Allah jadikan kepada kita ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Iaitulah Allah menyatakan, bukankah kami telah jadikan untuk kamu, iaitu apa dia? 2 biji mata. Dan kami jadikan kepada kamu lidah, dan kami jadikan kepada kamu berkait dengan apa yang disebutkan pada ayat itu. Jadi tiga lah, kalau tengok pada ayat tu, Allah jadikan kita mata, 2 biji mata, kemudian lidah, dan kemudian 2 bibir. Jadi biasanya kata Imam Qatadah, kenapa Allah jadikan itu? Allah jadikan itu sebagai sepatutnya, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang betul-betul menghargai, dia bersyukur. Maka tanda bersyukur dia jaga. Okey, jadi tanda bersyukur dia jaga matanya, jaga lidahnya. Kerana bila kita sebut tentang aib ni, kebiasaannya lidah lah. Dia selain pada tulis, selain daripada ada juga orang jengkil mata dia.
Kan Dia buat bahasa macam tu. badan, bahasa Bahasa tubuh badan tu. dia, bahasa tubuh. Ya. Kan, jadi maksudnya di sini ialah asalnya adalah daripada lidah, dua bibir ni. Yang ni boleh membawa kepada membuka aib dan dia juga boleh didiamkan dengan menutup aib. Ya. Maka Allah sebut juga dalam surah Qaf pada ayat ke-18, Allah menyatakan kepada kita satu motivasilah kepada kita bila nak buka aib, bila nak sebut fitnah dan sebagainya. Allah menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah apa yang kamu tuturkan, kamu cakapkan, kamu bicarakan, melainkan ada malaikat sebagai pengawasan. Kata Al-Imam Tabari rahimahullah, maksudnya apa yang kita cakap, contoh kita kata nak pergi kedai, dicatat, ditulis. Contoh kita buka aib orang, kita sekian-sekian berkempen ke, kan kita nak apa dengan kawan-kawan ke, office mate ke, pejabat dan sebagainya, semua itu adalah perkara yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam hadis yang sahih riwayat daripada Abu Daud dan Imam An-Nasai, rupanya Allah ni salah satu nama Allah adalah Sitir. Yang tak ada dalam 99 Al-Asma'ul Husna, tapi salah satu nama yang diiktiraf, iaitulah Nabi SAW menyebutkan innallaha halimun hayyun wasittirun, sesungguhnya Allah itu adalah halim, lemah lembut, kemudian yang maha hidup, dan juga sitir. Sitir ni maksud maha penutup, menutupi. Dan yuhibbul haya wasitra, Allah ini amat menyukai kepada orang, maksudnya malu itu sendiri, dan kemudian menutup sesuatu aib itu sendiri. Dan kita boleh simpulkan daripada ayat yang kita sebutkan tadi bahawa kita faham menutup aib ini rupanya Allah sendiri menutup aib. Yang kedua, rupanya nama Allah itu sendiri, Allah ni secara umum kalau sebut pengampunan ni ada tiga. Pertama dipanggil Ghaffar, yang kedua dipanggil Auf, yang ketiga dipanggil Sitir. Apa bezanya? Ghaffar ni Allah ampunkan dosa, kemudian Auf ni Allah tutup, Allah padam, kemudian Sitir Allah tidak zahirkan, tidak nampakkan ia sebagai satu dosa yang dipandang oleh manusia di dunia dan juga akhirat. Jadi di sini dulu kita dapat faham, kita dapat tahu bahawa di sana adalah tanggungjawab kita untuk menjaga panca indera kita. Insya-Allah, tabarakallah. Jadi syukurlah dengan nikmat panca indera yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sebagaimana yang Ustaz sebutkan seperti tadi, antaranya nikmat lidah kita, kedua tangan, kedua kaki, dan banyak lagi lah antara disebut dalam kitab Ihya dan juga kitab Penawar Bagi Hati, kalau saya tak salah Ustaz. Baik, inilah antara yang dibahaskan dan juga perbahasan kita, menutup aib. Dan Ustaz, bila kita sebut tentang menutup aib ni di musim-musim di sekarang ni, cerita sikitlah cerita musim, pasal 2-3 hari lepas kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad membicarakan tentang adab berkempen. Jadi antara yang ditanyakan itu ialah tentang adab-adab dalam kita melakukan kempen, terutamanya dalam musim pilihan raya ini. Ada orang yang menjadikan lawannya itu untuk kalah dengan membuka aib lawannya. Jadi mungkin sebagai satu ibrah ataupun iktibar yang kita boleh ambil, apakah kaedah yang terbaik yang kita boleh lakukan dalam usaha untuk kita tak nak buat benda-benda yang macam tu, Ustaz, menzahirkan aib pihak lawan demi meraih sedikit kemenangan dan sebagainya, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, calon ni dia ada yang lama, yang ada yang baru. Jadi yang lama ni saya sarankan untuk aib apa semua ni tidak perlu untuk dibuka, tetapi dia sebutkan apa yang dia telah buat. Maksudnya sepanjang mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini, apa dia telah buat projek dia di kawasan setempat masyarakat dia. Itu sebenarnya antara kempen yang paling orang akan dengar. Kan dia kalau sebut aib apa semua ni, kadang-kadang sendiri dia punya pengikut sendiri kadang-kadang taksub. Dia suka dengar benda-benda aib. Ini satu benda yang Allah Subhanahu wa taala tegah dalam agama kita, dan sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-9, ayat yang ke-12, Allah menyatakan wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari, mengintip-ngintip, dan apatah lagi wala tanabazu ataupun wala talmizu bil alqab dan sebagainya. Jangan kamu membuka aib, jangan kamu mempelecehkan, dan jangan kamu mengintip-ngintip mencari kesalahan sama ada di pihak lawan ataupun di pihak kita sendiri. Baik. Kemudian yang kedua, bagi orang muda, yang ni mungkin orang tak nampak lagi apa dia akan bawa ni. Jadi visi dan misi dia tu pun juga satu benda yang sangat penting waktu berkempen. Apa dia akan buat, kemudian dia pergi melawat kawasan apa, saya akan bangunkan kat sini, saya akan cuba untuk sekian-sekian dan sebagainya. Maka sebenarnya aib ini adalah satu benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita tutup, dan aib adalah satu perkara yang Allah tutup kat dunia, tutup akhirat. Maka tak perlu untuk dibuka, dan apatah lagi melibatkan dosa-dosa berkaitan dengan diri individu itu sendiri. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Dan apabila kita sebut juga tentang fiqh menutup keaiban, banyak soalan yang telah pun diajukan oleh sahabat kita, Ustaz, pada pagi ini. Dan sebentar lagi saya kira percaya ada sahabat-sahabat yang akan menghubungi kita
Dan mungkin kita boleh raikan sahabat Facebook kita yang mengajukan soalan pada pagi ini. Mungkin kita boleh saksikan di paparan skrin pada ketika ini. Baik, soalannya. Okey, Rosdin Samah yang bertanya soalan di Facebook. Para penonton boleh saksikan di skrin. Mengapakah ramai antara calon yang bertanding dalam pilihan raya dilihat lebih cenderung memilih kaedah mendedahkan aib calon lawan untuk dijadikan sebagai modal berkempen dalam usaha meraih sokongan pengundi? Ini masih dalam bab PRU ni, Ustaz. Adakah pengundi yang menyokongnya dikira turut bersubahat, Ustaz? Ini secara general, Ustaz, kita nak cerita. Cuba kita jangan buat benda-benda ni, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali Allah Subhanahu Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah dan yang selainnya, dan hadis yang sahih, man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib muslim. Sebenarnya dalam hadis ini kalau kita tengok, adakah aib muslim semata-mata? Aib tak muslim boleh buka ke? Jadi itu perbincangan panjang. Cuma kita nak kata siapa tutup aib muslim, maka pada waktu tu Allah tutup aib kita dunia dan juga akhirat. Maka ini antara perkara yang sangat besar. Dan kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang suka, dalam bahasa Indonesia dia mengunjing. Mungkin istilah tu betul ke tak, saya tak pasti lah kan. Tapi maksudnya dia suka nak buka-buka, dia suka nak cari-cari kesalahan, nak sebut-sebut dan sebagainya. Maka Allah kata apa? Dia kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, di hari akhirat kelak dia akan disiram dengan siraman tembaga yang panas di dalam telinga dia. Kerana ni yang tukar dengar, yang tukar sebar, yang apa semua ni, maka azabnya sangat besar. Sudah tentu azab ini bukan maksud azab tu kita akan jatuh pergi buat, tapi ia sebagai ancaman supaya kita, sama ada pihak yang berkemping, sama ada pihak calon dan sebagainya, supaya bab aib ini sebenarnya politik yang matang ini, benda ni tak ada dah sepatutnya. Visi dan misi awak apa dia? Apa yang awak akan buat? Apa pembaharuan akan buat? Apa pertolongan bantuan kepada masyarakat ataupun rakyat setempat? Itu sepatutnya secara sihat, kan? Ya, kan? Jadi bukanlah maksudnya perkara yang kita sebutkan tadi membuka aib, perkara-perkara yang boleh membawa kepada pemusuhan, kan? Jadi benda-benda seperti ini antara perkara yang agama kita tegah, dan dia melibatkan pula kemaafan, tak maaf dan sebagainya. Dia berlarutan. Maka kita kata sepatutnya kita tegur, dan kemudian kita cadangkan, dan kemudian kita kemping benda yang baik dan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemaslahatan, kebaikan bagi masyarakat dan juga rakyat kita. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan itulah antara sedikit panduan yang dikongsikan, lanjutan daripada episod yang lalu kita bicarakan. Jadi berwaspadalah dan juga jagalah adab kita dan juga keaiban kita dan juga saudara-saudara, terutamanya saudara seagama kita. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk fik menutup aib. Terus setia menonton. Saya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Syair Farsi pernah menyebutkan, lidah yang panjangnya 3 inci mampu membunuh manusia yang tingginya 7 kaki. Jadi sama-sama kita renungkan dan kita muhasabah. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Memasuki untuk kita berbicara topik fik menutup aib. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, bagaimanakah kita digalakkan untuk menutup aib seseorang, dan bagaimanakah kaedah yang benar ataupun tepat untuk kita mencegah kemungkaran? Dan yang kedua, semua orang ada keaiban yang tersendiri dan Allah Subhanahu wa taala telah menutup dengan sebaik-baiknya, namun diri sendiri yang membuka pekung di dada. Apakah nasihat dan teguran Al-Fadhil Ustaz buat golongan-golongan ini, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Disebut oleh Imam Ali Ad-Daqqad, satu ulama hebat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah.
Iaitulah berkenaan dengan kata beliau, kita ni kalau tidak mencegah kemungkaran maka syaitan bisu, dia kata. Maksudnya mencegah kemungkaran ni adalah satu benda yang Islam kita titik beratkan, dan kemudian kalau kita tak tegur tu ibarat syaitan bisu. Jadi dia satu benda yang ditekankan dalam agama kita, dan bila berkait dia ada dua, satu kemungkaran, satu aib. Jadi di situ bagaimana pertengahan ataupun isu yang kita nak bincangkan. Baik, jadi persoalan tadi bila kita sebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stansahaka fansah lahu, bila ada orang minta nasihat, terutamanya pada isu-isu berkait dengan kemungkaran, nasihat berkait dengan akhirat dan sebagainya, maka kamu berikan nasihat kepadanya. Dan kemudian ditegaskan pula dalam hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, iaitu kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, siapa di kalangan kamu lihat perkara mungkar, taklah dicegah dengan kuasa dia, tak boleh dengan lidah dia, kemudian juga dengan hati dia, paling iaitu paling wadzalika ad'aful iman, paling lemah iman lah. Tapi kita kata dia ada garis sempadan. Ini antara buka aib, ini antara mencegah kemungkaran. Maka Imam Syafi'i bagi satu solusi. Imam Syafi'i menyatakan, jika kamu nasihatkan kepada dia secara sembunyi dan dia terima nasihat kamu ataupun dia tak terima nasihat kamu, maka kamu telah menasihati dia. Kalau kamu menasihati dia dan kemudian kamu buka apa kemungkaran yang dia buat tu, terutama individu lah kebaikan, kamu telah pun membuka aibnya, memfitnahnya. Jadi ini kita kata pegang perkataan Imam Syafi'i ini, di antara menasihati secara sembunyi pada orang tu dan menasihati secara membuka, mendedahkan aib dia, itu satu perkara yang sangat penting, yang mana ditegahkan ataupun tidak dibenarkan dalam agama kita, seperti mana disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan bila sebut tentang kemungkaran, dia berkait pula dengan diri sendiri, suka dedah sana sini dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afah illa mujahirin, iaitulah setiap daripada umat aku ni diampunkan, ditutup maksudnya aib dia, dosa dia, melainkan orang yang menzahirkan dosa dia. Dia suka cerita. Dalam hadis tu Nabi buat contoh, fa'altu al-bariha kadza wa kadza, semalam aku buat ni dan ini, hari tu aku buat itu dan itu, semalam aku maksudnya dia bagi tahu, dia cerita tu dengan kehebatan. Dia rasa maksudnya dosa yang dia buat tu rasa macam itulah hebatnya dia. Kan, jadi di sini kita kata antara perkara yang Nabi tidak ampunkan umat dia, Nabi tidak maafkan, tidak memberi kemaafan kerana mereka suka mendedahkan aib sendiri, maka kita kata pelihara aib kita, jaga aib kita, dan ini merupakan satu benda yang agama kita tegah dan bimbang. Takut kita masuk dalam umat yang tidak dimaafkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa a'udzubillah min zalim. Masya-Allah tabarakallah. Gerun bila ustaz cerita tu, masya-Allah tabarakallah. Hari ini berlaku macam-macam beberapa gejala yang kurang sihat. Insya-Allah kita akan bicarakan selepas ini ustaz. Kita nak raikan terlebih dahulu sahabat pemanggil yang sedang menanti di talian. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Ini keaifan. Semua orang tahu diri saya pun ada keaifan, semua diri orang ada aibnya, tapi Allah tutup. Persoalannya sekarang ni, yang paling kita minat kalau kita berkumpul ke saat sekarang ni, cukup minat ialah bercerita mengenai keaifan orang. Dia tak tahu yang dia tu pun ada keaifan. Jadi soalan saya, apakah cara terbaik supaya kita tidak terjerumus ke arah ini dan terikut-ikut dengan cara yang paling glamour ni, paling hebat ni Ustaz, kerana membuka keaifan orang tu yang paling hebat. Dia tak tahu yang dia tuding ke arah jari, satu jari ke arah orang lain, 4 jari lagi ke arah diri dia. Itu yang jadi masalah, dia tak sedar tu. Jadi apakah cara terbaik atau kaedah terbaik untuk kita tidak terikut-ikut dengan cara macam ni, berkempen dengan cara macam ni, tak elok macam ni, dan apa yang dikatakan sebagai kalau kita tak buka aib orang, aib kita juga terpelihara. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang dilontarkan dengan penuh emosi sebab mewakili mungkin orang kata nasihat untuk renungan kita bersama Ustaz.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar berkenaan dengan isu sekarang ni, duduk bersembang dengan kawan-kawan dan sebagainya. Maka saya teringat kata Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa satu perkara sebenarnya dah jadi bahasa Melayu punya ni lah, bahasa Melayu punya peribahasa kan. Asalnya kita kata Saidina Abu Hurairah menyatakan sekecil-kecil aib yang kamu ada itu patutnya yang itu kamu lihat. Ataupun sebesar-besar aib yang ada pada diri kamu, yang itu sepatutnya kamu lihat. Tapi sekecil-kecil aib yang ada pada diri orang, yang itulah yang kamu nak bincangkan. Yang itulah kamu nak sebar-sebarkan, yang nak dibual-bualkan. Maka kalau kita tengok pepatah kita pada hari ini, iaitu apa dia? Gajah di seberang laut, gajah di depan mata tak nampak. Kuman seberang laut nampak kan. Jadi kita kata ini antara perkara yang sangat penting. Sebab tu kata Imam Al-Muzani, murid kepada Imam Syafi'i, kamu perhatikan diri kamu, kerana syaitan ni dia akan bisikkan was-was ke dalam diri kamu. Apa dia? Bila kamu melihat kepada orang yang tua di kalangan kamu, maka kamu katakan kepada dia tidak ada apa-apa aib yang ingin didedahkan. Kerana apa? Kerana dia telah melalui zaman melakukan ibadah, kebaikan dan sebagainya. Maka aku lebih lagi muda daripada dia. Tak ada apa yang aku rasa aku ni boleh bawa untuk akhirat nanti. Kemudian kata Imam Al-Muzani, kalau kamu melihat pula orang muda, maksudnya orang tua lihat kepada orang muda, nak buka aib ke nak apa dan sebagainya, cuba kamu lihat sepanjang kehidupan kamu telah berapa lama kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu buat dosa, sedangkan orang tu masih muda, mungkin usianya masih muda. Maka nampak ada timbang balas di antara bagaimana orang muda dan orang tua dalam isu berkaitan dengan perkara ini. Jadi pertama sekali kita sebut tadi, untuk mengelakkan diri daripada terjerumus kepada isu-isu perkara yang berkaitan dengan ini, maka kita kata pertama sekali banyakkan istighfar. Kerana istighfar tu menutup. Istighfar, astagfirullah itu sebab ada orang kadang-kadang dia ingat istighfar ni buat dosa. Tak? Istighfar ini kerana kita buat amal kebaikan, amal soleh juga kena istighfar. Lepas solat kena istighfar. Kan Nabi ketika mana Fathul Mekah pun Allah suruh beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kena istighfar kerana buat perkara baik. Kerana apa? Bimbang aib, bimbang tak ikhlas dan sebagainya, jaga kekurangan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga, kita jangan membuka aib orang itu dalam keadaan kita rasa kita betul, dalam keadaan kita rasa kita sekian-sekian, kerana dia boleh masuk pula kepada unsur ribah dan perkara yang berkaitan yang dilarang oleh agama kita. Ingat pesan Imam Al-Muzani tadi, ingat pesan Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita untuk sama-sama kita mengelakkan membicarakan keaiban orang lain. Baik, berikutnya Ustaz, kita raikan lagi sahabat pemanggil kita yang kedua pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Ilyas, apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah, dan yang dan juga Ustaz Mustafa, semoga sihat, semoga diberi perlindungan daripada Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Macam mana cuaca di Pulau Pinang? Cuaca dah nampak okey pagi ni. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Soalan saya begini, apakah hikmah menutup aib? Dan soalan keduanya, apakah akibat membuka aib? Dan apakah aib yang kita buka, tak kira lah sesiapa pun, diri sendiri ke, ataupun yang kita ketahui sekarang ni peperangan dalam pilihan raya ni. Tapi bagaimana pula kalau pihak A dan B ni meredoi, sanggup diaibkan. Allahu Akbar. Dan selepas orang kata pilihan raya ni bermaaf-maafan. Bagaimana minta pencerahan yang berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi satu normalisasi pula. Dia tak kisah pula. Kata kau buka ayat aku, tak kisah, tak apa. Aku pun boleh buka ayat. Tapi lepas habis raya tu, selesai. Boleh macam tu. InsyaAllah. Soalan yang cukup menarik daripada Cik Ilyas untuk dibincangkan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila sebut tentang hikmah, bila sebut tentang akibat dan sebagainya, ini kalau kita melihat kepada hadis-hadis baginda Nabi SAW cukup banyaklah berkait dengan isu ini. Dan pertama sekali kita tengok daripada sudut hikmah dan juga akibatnya, iaitu dah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-19. Allah menyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha yuhibbu, sesungguhnya innal ladzina amanu, itulah ketika mana orang yang mana keadaan dia kononnya kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat apa? Antasyi'al fahisha, dia suka menyebarkan benda-benda yang tak elok. Dia suka sebar tu satu,
Kalau viral tu lagi suka. Kan? Kemudian juga apa yang Allah katakan kepada dia, Allah menyatakan kepada dia ialah apa yang orang beriman apa semua yang dia buat, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih di dunia dan juga di hari akhirat. Allah tak kata akhirat je. Maksudnya orang yang suka sebarkan benda-benda aib, benda-benda fitnah ni, dia berkait dengan dunia dan akhirat sekali. Dunia pun kena. Dunia pun kena. Maksudnya mungkin satu hari nanti Allah boleh singkapkan balik aib dia, Allah boleh dedahkan dia dan sebagainya dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang mana Allah izinkan ia berlaku. Maksudnya kita kena faham dia bukan akhirat saja. Dia kata ni akhirat je tak apa. Dah dunia pun sekali. Dan bila itu kita kata akibat yang sangat besar yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-19, surah An-Nur pada ayat yang ke-19, kerana dia berkaitan dengan isu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang disebarkan aibnya dan sebagainya oleh golongan munafik. Itu dia punya konsep dia. Dan kemudian tadi bermaafan apa semua tadi kan, kita kata satu bermaafan ketika lepas pilihan raya, yang kedua bermaafan ketika hari raya kan? Jadi dua-dua ni biasa orang bermaafan kan. Jadi secara umumnya kita kata asalnya benda yang memang diiktiraf daripada sudut syarak sebagai haram, maka dia apa cara pun tidak ada perkara yang boleh membawa kepada benda tu jadi halal. Sebab asalnya ialah perkara itu haram. Bila perkara itu haram, perkara itu tidak dibenarkan, maka sudah tentu agama kita tidak ada pilihan. Contoh kalau kita kata kita main judi, kita reda main judi, tak boleh kerana benda tu dah haram kan. Sama juga kita mengumpat, kita apa semua, kita reda sesama kita saling mengumpat antara satu sama lain di antara pentas kan. Maka itu antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak benarkan. Jadi reda bukan nombor satu. Nombor satu kena halal ataupun kena perkara yang kita buat tu bukan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan tak boleh. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Berikutnya kita ada sahabat pemanggil lagi di talian. Ramai pemanggil Ustaz, ramai peminat Ustaz pagi ni. Baik, kita ada Haji Tukinun. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji Tukinun, apa khabar Haji? Alhamdulillah. Sehat sehat. Alhamdulillah, baik. Sihat, alhamdulillah. Silakan soalannya Haji. Soalan kita memang nak punya pandang balas lah, masih kita tak betul. Tapi kata orang tetap punya keaiban kita tak. Jadi apa kita ambil tindakan masa macam mana Ustaz? Jelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun, walaupun rangkaian kurang jelas tapi saya dapat soalannya itu. Apakah kita boleh membalas tindakan orang yang mendedahkan aib tu? Mungkin ada kaedah-kaedahnya nak balasnya. Balas ni kena ikut undang-undang juga, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama kita kata kalau betul apa yang dia buat tu ada bukti yang jelas, maka kita memang ada saman malu lah kan, daripada sudut mahkamah, daripada sudut perundangan. Ada kos Ada kos lah. Itu dia cerita tu. Kena buat disclaimer awal. Betul. Itu yang pertama lah. Yang kedua daripada sudut asalnya ialah kita sendiri tidak menyebarkan balik aib dia. Kalau aib tu kita pegang lah, kalau aib tu ada dengan apa dalam tangan kita, dalam genggaman kita. Cuma daripada sudut asasnya agama kita melihat kepada perkara ini. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia gariskan ada berapa perkara yang sebenarnya isu kalau ikutkan ada 6 perkara. Yang mana benda ni kalau melibatkan, dia sebenarnya melibatkan aib. Tapi sebenarnya kita boleh dedahkan terutama bila melibatkan isu mahkamah. Apa dia? Pertama, kezaliman orang buat kat kita. Itulah dia buka aib kita tu, dia zalim kat kita. Yang kedua, kita minta fatwa pandangan. Ustaz, saya punya kaki ni sini, contoh kan, dekat bahagian ni, contohnya lah gini-gini. Terpaksa cerita. Kan? Minta fatwa. Kemudian juga ialah untuk memperkenalkan orang. Tu mana? Pak Mat Tempang tu lah. Contohnya kan. Boleh kata Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dibenarkan. Jangan melampau. Jangan melampau lah. Setakat tu lah, jangan kata dia tempang. Lebih-lebih kepala lah, dia, kan? kaki dia, badan dia lagi teruk. Itu tak boleh. Kan? Sekadar memperkenalkan okey. Dia dapat lesen Ustaz. Okey, itu dia punya konsep dia. Jadi ada beberapa perkara lah kan. Antaranya lagi kata Imam Nawawi, bila mana mencegah kemungkaran, kemudian juga bila mana dalam keadaan kita nak stopkan satu penipuan. Dia ni skamer penipuan, kita tahu dah nombor ni, kita ni aib ni bagi nombor ni, contoh kan, ada bukti ada bukti yang jelas, maka itu antara perkara yang kita benarkan untuk disebarkan. Jadi kita kena pastikan betul, pertama daripada sudut mahkamah peraturan itu sendiri, dan kemudian daripada sudut agama kita ialah kita tak membalas daripada satu benda pada dosa jadi dua dosa. Itu perkara yang kita kena perhatikan. Insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya, dan banyak lagi para penonton akan kita kongsikan berkenaan dengan fik menutup aib. Terus dia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepasnya.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Rawang Masuki untuk kita membicarakan topik fik menutup aib. Dan para penonton, terima kasih atas tontonan anda. Jangan lupa untuk tekan like, tekan butang share ataupun kongsikan yang menonton di FB Live. Kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya untuk kita raikan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah seseorang yang suka mendedahkan keaiban dirinya sendiri di laman media sosial dalam bentuk gurauan ataupun perkongsian, tanpa menyedari bahawa dia telah membuka aib dirinya dan keluarga? Mengapakah dalam Islam kita dituntut agar menutup keaiban dan tidak mendedahkan rahsia seseorang kepada orang lain, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali kita faham aib ni dia ada dua jenis. Satu aib yang melibat khalqiyah. Khalqiyah ni maksudnya penciptaan. Maksudnya mungkin tempar, mungkin ada panau, body shaming, body shaming dan benda-benda yang berkait lah. Jadi aib-aib yang ada tu mungkin setengah orang tu, terutama doktor lah. Kadang-kadang doktor tu ada orang datang berubat kan, dan sekian-sekian dan sebagainya, dia terpaksa tengok, terpaksa cek, maka tak boleh didedahkan. Aib itu aib khalqiyah dipanggil. Amanah besar. Amanah besar. Yang kedua, melibatkan aib ini ialah dosa. Iaitulah maksiat dan apa yang dilakukan. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Imam Syafi'i memberikan kepada dua isu ni, maksudnya aib yang berkait dengan sifat kejadian pun perlu dijaga, aib yang berkait dengan dia punya dosa maksiat pun perlu disembunyikan. Bukan sembunyi je maksud dia buat dosa, sembunyi kan. Taubat lah. Istighfar lah, itu maksud dia kan. Okey. Jadi bila sebut tentang persoalan tadi, kita nyatakan bahawa sebenarnya memang setengah orang ni dia suka buat benda-benda yang seperti itu. Betul. Dan kita kena ingat bahawa Nabi sebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari seperti mana kita sebutkan tadi, semua umat ni diampunkan melainkan orang yang mujahir, orang yang menzahirkan dosa dia, mendedahkan dosa dia, suka terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Dan kadang-kadang benda tu berkait dengan marketing, berkait dengan macam mana dia iklan barang. Ada orang kata ni dia punya kaedah lah. Dia kata bad marketing is still good marketing. Kan? Sebenarnya bad marketing is still bad marketing. Sebenarnya dia bukan good marketing. Jadi maksudnya perkara-perkara yang terutama tentang aib lah. Kan kadang-kadang tu dia buat macam disebutkan tadi kan, dengan kaedah yang seperti itu semua perkara yang boleh mendedahkan kepada kebaikan. Apa? Tak ada orang yang tak dedah aib tu tak laku ke sambal dia. Contoh jual sambal lah. Dia punya produk tak ada isu apa pun. Tak ada isu apa, tiba-tiba PKP ke tak PKP ke, laku saya semacam. Jalan je bisnes. Jalan je. Jadi kita kata bukan aib itu perlu didedah menyebabkan produk tu laku. Jadi kita kata berhati-hatilah, sama ada mungkin suka berkongsi cerita apa semua, maka itu juga termasuk daripada perkara yang kita kena faham apa itu aib, apa itu batasan aib. Jadi kalau kita tahu tadi sama ada sifat kejadian, sama ada dosa ataupun maksiat keluarga dan sebagainya, maka itu kalau kita faham jelas itu adalah aib dan itu benda yang tak boleh disebarkan. Wallahu a'lam. Insya-Allah, maknanya dia meraih keuntungan, duit hasil daripada fitnah dan juga keaiban yang dibuka. Itu satu benda yang perlu dimuhasabah juga, Ustaz. Baik, kita ada sahabat pemanggil. Selepas ni kita boleh sambung perbincangan hal tersebut, Ustaz. Kita ada Radin Mas di Facebook, di talian pada ketika ini yang menghubungi kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Dai? Alhamdulillah sihat tuan. Apa khabar Tuan Ustaz? Alhamdulillah sihat tuan. Alhamdulillah. Saya ada satu soalan. Baik. Soalannya berbunyi begini. Kita ada bukti hamba Allah ni buat kesilapan, buat perkara yang tak elok. Sekiranya bila kita beritahu, seolah-olahnya kita akan buka aib dia. Kalau kita tak beritahu, ianya akan merosakkan persekitaran dan juga organisasi. Itu soalan. Seumpama pinggan yang tak, jangan dihitam. Nanti apa kata tetamu yang datang. Itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kata apa? Virus ni dia perlu dibersihkan. Kalau dia merebak. Lebih kurang macam tu lah, Ustaz. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Tuan Radin. Okey, berkenaan dengan isu yang memang contohnya kita kata dia ni suka datang lewat, kan? Dia ni kerja tak submit, kan? Key in data dia tipu. Maka benda-benda seperti ni, contohnya kalau hari ni kita tengok, dia ni nak pergi
interview syarikat baru. Syarikat baru akan call kita. Saya tak boleh dedah lah, aib lah. Dia ni sebenarnya pemalas. Minta recommendation lah. Recommendation kan. Sebenarnya benda tu dia bukan termasuk daripada benda yang mendedahkan aib, kata Imam Nawawi. Kalau mana dia untuk menyekat daripada menyebarkan kemungkaran, menyebarkan keburukan ataupun bobrokan kan, contohnya, maka semua ini antara perkara yang dibenarkan. Cuma dia ada garis panduan. Pertama sekali ialah benda yang dia buat saja. Benda yang boleh merosakkan orang. Contoh kata dia ni kalau waktu memang tak jaga lah. Contoh kan, kalau suruh hantar kerja, suruh seminggu, 8 bulan baru hantar. Contohnya kan. Jadi benda-benda seperti ni okey. Benda tu saja. Tapi isu dia dengan keluarga dia tak boleh masuk campur. Dia dengan anak dia, dengan dia ni bukan sekat ni je, kat rumah dia pun teruk. Jadi lebih-lebih tu tidak dibenar. Pertama. Yang kedua, kalau dia melibatkan isu mahkamah perundangan, iaitu kita kata lebih lagi untuk kita sebar-sebarkan. Contohnya scammer ni kena tangkap. Orang ni kena tangkap, dia ni menipu dalam syarikat, dia ni kelabukan duit syarikat, rasuah ke apa, itu juga antara benda yang kita perlu jelaskan kepada masyarakat awam supaya lebih ramai lagi orang yang tidak terlibat. Berhati-hati. Sebenarnya dia masih berkait dengan proses perundangan, cuma kita kata benda ni sangat perlu, dan kemudian itulah recommendation daripada syarikat lain kan, minta dia punya bagaimana tentang isu orang ni dan sebagainya. Maka hukumnya adalah harus kerana atas dasar apa? Kerana atas dasar supaya kita tak nak orang lain terkena macam kita. Itu perlu berhati-hatilah. Tapi kalau dia kata di isytihar, saya telah bertaubat dekat Facebook, dia kata kan. Jadi macam mana? Kita nak kena dedah juga kan ataupun bagaimana? Itu juga antara perkara perbincangan yang panjang. Cuma kita kata pada asal apa yang dia buat, yang itu saja yang kita perlu nyatakan, sebab benda ni melibatkan urusan orang awam, melibatkan masyarakat, bukan hanya sekadar peribadi kita. Wallahu alam. Kadar itu saja, Ustaz. Betul. Baik, berikutnya kita ada sahabat pemanggil ramai, Ustaz, yang buat panggilan pada kita. Alhamdulillah, jadi mohon bertenang, mohon bersabar. Kita ada Haji Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dayana dan Ustaz. Okey, soalan saya pagi ini ada dua soalan ringkas yang ada Ustaz. Yang pertama, adakah menjaga atau menutup aib seseorang itu juga dikatakan amanah yang wajib dijaga untuk mengelakkan daripada fitnah? Baik. Yang kedua, situasi menutup aib ini, adakah Islam larang sama sekali sikap demikian atau ada had-had yang dibenarkan? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh. Dua soalan, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail. Bila kita sebut tentang isu mendedahkan aib, isu berkait dengan perkara-perkara yang boleh ataupun tidak dan sebagainya, pertama sekali kalau kita melihat kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala, sebutkan di dalam ataupun dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tentang isu aib ini adalah satu perkara yang kita sepatutnya dia adalah satu amanah lah, seperti mana disebutkan tadi. Kerana amanah ini Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Barzah Al-Aslami dalam riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang Allah akan tanya dekat akhirat. La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an. Tidak akan berganjak kaki anak Adam ini sehingga ditanya kepadanya beberapa perkara. Apa dia? An umri fi ma afnah, umurnya, kemudian anjasadi fi ma ablah, tubuh badan dia apa yang dia telah buat, kemudian juga ilmunya. Jadi kita akan tengok tubuh badan ini, lidah kita dan sebagainya, sehingga dia kan disebut dalam ayat Al-Quran. Allah sebut dalam surah Yasin pada ayat yang ke-65, Allah menyatakan bahawa tentang semua ni akan jadi tanggungjawab amanah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibun. Hari kami kunci mulut mereka. Ayat ni sebenarnya tuju kepada orang kafir, termasuk juga orang kufur kepada Allah tentang nikmat yang Allah telah bagi. Lidah dia apa benda semua kami kunci. Yang jawab dia tangan dia. Sehingga kan sebahagian para ulama fiqh dan sebahagian ulama tafsir menyatakan ni kulit-kulit dia ni pun akan jadi saksi benda yang dia buat. Ni dah dulu yang tekan tu, komputer apa semua tu, yang nak pergi sebar aib apa semua tu, ni yang WhatsApp apa semua, Telegram, semua benda perkara itu boleh membawa kepada keburukan, dan dia merupakan satu amanah yang kita perlu jaga, termasuklah aib kita tadi, sifat kejadian ataupun daripada dosa, dan kemudian dosa tu bukan sekadar buat dosa dan kemudian kita jaga tu aib tu dosa, taubatlah tu maksud dia. Baik, kemudian yang kedua tadi bila disebutkan tentang isu apakah yang boleh dibuka, apakah yang tak boleh dan sebagainya, maka saya sebutkan bukan setakat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Abu Umar dan sebahagian lagi menyatakan bahawa bila mana dia berlaku kezaliman, bila mana kita minta fatwa pandangan, bila mana kita mencegah kemungkaran, bila mana kita nak stop orang ni daripada melakukan keburukan, kemudian juga bila mana kita nak memperkenalkan seseorang itu, maka hukumnya adalah harus, dan bukan niat kita nak sebar aib.
Niat kita adalah untuk mencari kebenaran. Intention tu, Ustaz. Betul. Niat juga antara satu benda. Kadang-kadang orang kata, Imam Nawawi kata boleh sebarkan aib sebab zalim. Orang tu tak zalim bukan dia. Dia hanya letak title, tajuk zalim. Maka kita kata atas niat juga yang mana kita sebutkan perkara itu, dan wallahu alam, moga-moga menjadi kebaikan untuk kita insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah, berada terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan inilah luasnya perbincangan kita pada pagi ini, Ustaz. Banyak lagi soalan yang ingin kita raikan yang diajukan oleh sahabat kita untuk fik menutup aib. Terus dia menonton Daerah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Daerah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki untuk kita membicarakan fik menutup aib. Para penonton yang mungkin sedang bersiap-siap ke tempat kerja, yang sedang memandu dan sebagainya, yang mungkin mendengarkan kita ataupun mengikuti Daerah Ustaz, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi dan semoga dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Baik. Bila kita sebut, Ustaz, tentang fik menutup aib ni, kita ada soalan yang berikutnya tentang viral ataupun tular ni, budaya tular-tular ni. Kak Ju Zabidi di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, bolehkah viral ataupun menularkan orang yang berhutang dengan kita di laman media sosial dengan sebab ataupun harapan bahawa orang yang berhutang itu telah pun berpindah ke tempat lain? Cari tak jumpa, Ustaz. Dia kena viral dalam media sosial. Pandangan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, hutang ni dia hak individu lah antara kita, dan kemudian kewajipan membayar hutang tu sangat banyak pada hadis-hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan lagi sekali bahawa orang yang berhutang dia tak nak bayar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, laqiyallahu sariqah, dia akan bertemu dengan Allah seperti orang pencuri. Kan? 3 kali mati syahid pun dalam riwayat Imam An-Nasa'i, hadis yang hasan. 3 kali mati syahid pun, mana ada orang mati syahid 3 kali? Maksudnya kalau mati syahid tu 3 kali kan dihidupkan balik, kemudian madakhala jannah hatta yuqda anhu dainah, dia tidak akan masuk syurga sehingga dibayarkan hutang-hutangnya. Maksudnya hutang ni dijadikan kita sebagai pengikat, menghalang kita untuk masuk syurga. Baik, jadi dalam konsep yang kita sebutkan tadi ialah bila mana kita tak jumpa, pertama sekali kita saya dengan Da'i Anas cukuplah, selesailah kan. Tapi masalahnya tak jumpa kan. Tak jumpa ni, satu boleh jadi lari kan, ataupun boleh jadi memang tak nak bayar. Yang kedua kan, boleh jadi juga boleh kita katakan sebagai memang berpindah ataupun sebagainya, terlupa dan seterusnya. Maka sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, jika mana kamu berhutang untuk satu masa tempoh tertentu, tulis supaya jangan lupa. Kan. Jadi yang tadi tu kok lupa lah maksudnya. Jadi kita kata Allah suruh tulis supaya kita jangan lupa. Bahkan kewajipan sebenarnya menulis. Ikut sebahagian para ulama, kerana Allah kata faktubuh, hendaklah kamu tulis sebab takut terlupa. Baik, jadi bila isu tadi, boleh tak kita viral kan, bila mana mungkin terlupa, mungkin apa dan sebagainya. Pertama sekali ialah kalau dah memang confirm tak jumpa, kita tak ni, tapi kita jangan viralkan atas nama hutang tu. Kita kata kita sedang mencari seseorang, nama sekian-sekian pernah duduk dekat sekian tempat, kenal tak? Oh, rupanya baru tahu dia dah pindah dah. Jangan mention lagi tentang isu hutang. Kan, kerana isunya ialah bukan dia
kita bersangka baik, bukan dia lari lah, memang dia terlupa ataupun berpindah, kita viralkan nama dia saja. Sebab hutang ni sebenarnya semua orang berhutang. Kan 95 atau 90% penduduk Malaysia ni berhutang. Rumah kita apa semua kan. Tapi kita kata secara umumnya ni peribadi. Jadi kita kata mungkin dia rasa bersalah ke apa dan sebagainya, maka sebaiknya hanya nama sahaja. Tapi kalau kita kata pun agak sukar, kalau betul-betul dia ni lari ke apa ke, mungkinlah sebut ada orang ni berhutang dengan saya, mungkin terlupa ke apa, mungkin boleh disebutkan. Tapi kita kata secara asasnya kita hanya menyebut mungkin individu tertentu, bukan menyebut apa yang berlaku. Betul. Ayat tu kena jagalah, maksudnya masa menulis tu jangan nampak macam terdesak dan sehingga membuka aib orang yang dicari itu, Ustaz. Baik, terima kasih atas perkongsian. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Aidah Sani di Facebook bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum membuka aib orang yang telah meninggal dunia, yang semasa hidupnya ada perkara yang buruk yang dilakukan? Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, sunnah ialah kita menyebutkan kebaikan yang betul-betul dilaku oleh si mati. Maksudnya si mati ni memang pernah buat baik, pernah tu ini kan, si mati ni pernah tolong saya kata memang arwah ni pernah bantu saya, sebutkan kebaikan. Maka sebutkan kebaikan ni antara satu benda yang baguslah daripada sudut agama kita. Adapun menyebut keburukan, maka dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, walaupun hadis ni dhaif, hadis ni lemah, tapi para ulama sebahagiannya mereka berhujah, iaitu apa dia? Kata Nabi SAW, wala tanzuru ila fakhzil mayyit wala hayy. Jangan kamu melihat kepada peha orang yang mati, yang meninggal dunia, ataupun orang yang mana orang yang hidup di kalangan kamu. Maksudnya melihat peha ni waktu mandi jenazah, apa benda semua kan. Tengok peha pun Nabi tak bagi, Nabi tak benarkan. Apatah lagi sebab peha aurat lah. Peha adalah aurat. Maka asal perkataan aurat ni dia ada kaitan dengan aib. Benda yang ditutup. Aib tu benda yang ditutup lah. Maka aurat juga benda yang ditutup. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu lihat kepada pehanya, dan jangan pula kamu sebarkan ataupun jangan pula kamu jadikan ia sebagai satu benda yang diviralkan. Maka orang yang meninggal dunia, kita doakan kebaikan. Kalau kita ada hutang apa semua berkait dengan dia, maka minta kepada ahli waris. Demikianlah fatwa kebangsaan dan juga Baitumal perbincangannya, minta kepada ahli waris dia. Kan, jadi kalau tak jumpa juga kepada ahli waris, sanak saudaranya lah. Kan, jadi mana yang mana mampu untuk membantunya, maka membantunya. Itu kalau berkait dengan hutang. Ada pun aib dia dulu pernah apa kita ke dan sebagainya, maka kalau dia melibatkan isu berkait dengan fitnah, kalau kita maafkan dia, itu perkara yang lebih baik lah. Dia fitnah ke, dia buat apa ke, sebarkan aib kita pula ke, kan dah meninggal dunia, jangan kita sebarkan pula aib si mati. Jadi ini perkara yang kita perlu telusuri dan kita perhalusi, insyaAllah. Antara keaiban orang yang telah mati yang masih dibicarakan hingga sekarang ialah Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan juga yang seangkatan dengannya, Ustaz. Itu antara pengajaran yang ada di dalam Quran disebutkan, Ustaz. Jadi kalau macam tu tak apa Ustaz, dia boleh disebutkan. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian untuk kita raikan. Kita ada Sufinah dari Tanjung Karang bertanya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufinah Yusuf daripada Tanjung Karang, ajukan soalan Ustaz ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz dan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum. Ustaz, macam ni kan, adakah membuka aib orang tu sama dengan mengumpat, Ustaz? Maknanya kita, pahala kita tu akan terbagi kepada yang diaibkan ataupun yang diumpat. Dan seandainya berlaku demikian, Ustaz, apakah yang perlu kita buat? Apakah cukup dengan taubat, Ustaz, untuk menghapuskan apa yang kita dah lakukan tu sekiranya kita dah menyesal? Baik. Itu je Ustaz ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adakah dikira sama seperti ribah ataupun mengumpat, Ustaz? Jadi untuk persoalannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ribah ataupun mengumpat ataupun dengan membuka aib, dia benda yang sedikit lain, tapi sebenarnya dalam ruang lingkup yang masih sama. Kan, sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, bila sahabat tanya apa itu ribah, kata Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut benda yang ada pada saudara kamu yang dia tak suka. Allah. Maksud aib juga tu kan. Maksudnya benda aib, benda apa dan sebagainya, yang bila Nabi bagi takrif, senang tu kita nak faham tu kan. Nabi terus bagi direct kan. Apa kamu sebut tentang saudara kamu, dia tak suka. Maka menunjukkan bahawa dia adalah perkara yang menunjukkan ribah, dan ribah merupakan satu daripada dosa-dosa besar yang diharamkan oleh agama kita. Sebab tu seperti mana Dain sebut tadi dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, beliau sebenarnya tulis kitab tu bukan untuk disebarkan. Tulis kitab
tu untuk diri dia sendiri. Tapi nak kongsi-kongsi sikit dengan kita, maka dia kata antara dosa riba ni mata, mulut, telinga, apa benda semua ni kan, kemudian sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah, maka semua tu antara perkara yang mana kita perlu perhatikan dan perlu kita jauhi, kerana dia boleh membawa kepada perkara yang seperti mana ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, jadi kalau kita melihat kepada isu ribah tadi, isu mengumpat tadi, dia boleh bawa benda yang sama. Dan tadi Puan Sufina sebut, maksudnya kita ni macam mana kalau dah terbuat, kan? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam perbincangan ini, iaitulah disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, nak taubat ni ada 4 syarat. Kalau dosa tu kita dengan Allah 3 saja. Kita tinggal, menyesal sungguh-sungguh, istighfar semualah, dan kemudian kita berazam tak nak buat. Tapi kalau melibatkan manusia, memang kita kena minta maaf, kena pulangkan balik, minta halal. Dan memang betul boleh libatkan muflih dekat akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qadhafa hadha wa shamata hadha, dia ni orang yang tuduh macam-macam, dia buat sebarkan benda yang bukan-bukan, fitnah, maka dia boleh membuatkan muflis kalau kita tak minta kemaafan dekat akhirat. Muflis ni maksudnya apa? Semua pahala kita habis licin, pahala solat, puasa, zakat, haji kita tak ada nilai di sisi Allah, kerana telah ditransfer, diberikan kepada orang yang pernah kita mengumpat, kita ribah dan sebagainya, mengumpat kerana kita tidak memohon kemaafan sewaktu mana kita dekat dunia. Timbul persoalan, kalau orang tu dah meninggal dunia, kita dah insaf, macam mana kita nak buat? Ni kita dah mengumpat habis lah, habis licin lah kita umpat. Tapi orang tu akhirnya meninggal dunia, tak sempat mohon kemaafan. Maka di sini sebahagian para fuqaha, para alim ulama, mereka menggariskan pertama, istighfar kepada si mati. Istighfar ni maksudnya supaya Allah tutup aib si mati, dan juga Allah tutup aib kita, sebab memang tak ada, kita tak jumpa dah kat dia, dan kita bimbang nanti takut muflis dekat akhirat. Istighfar, kemudian doa kepada si mati, kerapkan doa kepada si mati, selalukan istighfar pada si mati, mudah-mudahan menutup aib kita dan juga mohon kemaafan dan menutup aib si mati. Wallahu a'lam. Kalau berbuat baik ataupun amal sedekah dan sebagainya bagi pihak si mati juga boleh, Ustaz? Boleh juga, boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa kita, insya-Allah. Baik, berikutnya kita ada sahabat pemanggil Ustaz di talian pada pagi ini, Kak Yat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Anas. Dai Anas dengar suara Kak Yat, ya? Okey, baik. Silakan Kak Yat. Okey, terima kasih Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Yat, adakah kadang kita selalu bercakap zaman jahil kita, zaman lara kita, adakah itu dikira membuka aib, Ustaz? Baik. Dan sebagai contoh, terkadang dalam program motivasi, seorang pakar bertanya, adakah kamu pernah tinggal solat, kamu pernah buat itu ni, adakah kita dibenarkan menipu yang kita tidak pernah buat tu semua, Ustaz? Dan lagi satu Kak Yat, nak minta pandangan Ustaz tentang trend terkini di mana seseorang itu telah berhijrah, diadakan program motivasi dia mungkin sebagai pendorong. Bagaimana pandangan Ustaz tentang tu? Adakah itu dikira membuka aib? Sebab kita takut, sebab pandangan manusia ni macam-macam, Ustaz. Mungkin tersalah pandangan. Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ayat yang bertanya soalan. Saya teringat ada satu syair nak kongsi dengan Ustaz lah. Saya teringat bila Kak Ayat tanya tu, bila buat motivasi tu dan mendedah Kak Ayat dan sebagainya. Usah dikenang hari muda yang jahat, kerana hari itu ibarat bintang yang telah tenggelam. Tu syair Imam Ibn Wardi dalam kitab Ya Bunaya. Kalau saya salah, minta tolong Ustaz tegur. Ustaz, bagaimana tu? Dia tanya, apakah kamu telah tinggal solat? Budak tu pun angkat tangan. Malukan memalukan diri dia, Ustaz? Pandangan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, sebagai tara mana pakar motivasi sekalipun, dia tidak boleh bertanya kepada aib kepada orang-orang ataupun kepada peserta-peserta yang mengikuti program motivasi itu. Kerana ini aib dia dengan Allah. Kan Allah sebut dalam hadis qudusi, ataupun Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari, qad satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah telah tutup aib kamu dunia dan akhirat. Kenapa ada orang? Sebab tu untuk bertaubat, untuk insaf, contoh saya ni nak bertaubat, saya pergi tanya kepada Da'i Anas, kan, Da'i macam mana cara nak bertaubat? Da'i ceritalah macam mana cara nak bertaubat apa semua. Saya kata, apa dosa yang kamu buat? Sebab saya nak kategorikan semua dosa ni, cara bertaubat dia beza-beza. Dah. Secara umumnya dosa ni dia ada dua je. Kalau melibatkan dosa tu dengan Allah, terus 3 perkara. Nyesal, tinggal, azam. Kan, kalau melibatkan dengan manusia, minta maaf. Tu saja. Tak ada pula kata nak korek lagi, nak apa lagi. Ini satu perkara yang tidak dibenarkan oleh baginda Nabi SAW tentang isu berkait dengan perkara ni. Hatta Usamah bin Zaid ketika mana dalam peperangan, beliau telah bunuh satu orang. Dia mana waktu dia nak tikam tu, dia mengucap kalimah syahadah. Orang tu mengucap. Dia musuh Allah. Kemudian Nabi SAW dapat tahu cerita tu. Nabi kata, adakah kamu telah gali isi hati dia? Kan, jadi menunjukkan bahawa sampai ke akhir hayat Usamah bin Zaid terasa benda tu. Menunjukkan bahawa benda yang
aib, benda yang melibatkan peribadi, usah dicari gali walaupun kamu pakar mana pun. Allah. Kan? Sebab benda ni kalau pakar motivasi ataupun menganjurkan ni tak ada masalah, silakan buatlah program tu, kerana itu beri motivasi spiritual dan sebagainya kepada masyarakat. Tapi tentang isu aib, kamu ni solat kata sehari kamu solat subuh berapa? Solat kamu subuh pernah berzina ke? Angkat tangan siapa yang pernah dan tanya sebagainya. Kan? Sebab tu tengok Ma'is bin Malik bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi macam tak layan kes dia. Dia pernah berzina. Dia kata, ya Rasulullah fatahirni, ya Rasulullah sucikan aku. Nabi kata, lah, kamu mungkin cium menyerut. Balik-balik. Ibarat Nabi kata gitu. Nabi suruh balik sebenarnya. Ataupun kamu ni sebenarnya mungkin pegang-pegangnya kamu balik. Dia kata, tak Rasulullah, memang aku berzina. Tak. 3 kali barulah dikenakan hukuman hudud kepada Ma'is bin Malik. Kan nak menceritakan bahawa sebenarnya benda tu tidak perlu dedahkan. Hebat mana pun, pakar macam mana pun, kita tahu ini motivasi yang betul-betul kita nak bagi. Bukan kita nak korek aib orang tu sikit, orang ni sikit. Semua peserta tahu aib masing-masing. Keluar tu semua tahu aib masing-masing. Kita kata ini bukan perkara yang Allah redai. Wallah. Allahu akbar. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali kepada Allah, taubat dengan sebenar-benarnya. Insya-Allah para penonton, kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung Ustaz selanjutnya 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus setiap menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saudara, alhamdulillah, terima kasih atas tontonan anda. Kembali kita dalam lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik fiqh menjaga aib. Dan saya teringat ada satu kata-kata pujangga pernah menyebutkan, jiwa yang sibuk mencari keaiban seseorang yang lain adalah jelas jiwanya itu antara jiwa yang sakit dan perlu dirawat, Ustaz. Jadi kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Dan Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya untuk kita raikan pada pagi ini. Anne Rain bertanya di Facebook. Baik, soalannya, bolehkah seseorang suami menceritakan aib isteri pada ahli keluarga isteri, atau isteri menceritakan aib suami pada keluarga suami hanya dengan niat supaya keluarga isteri atau suami tahu perangai buruk pasangannya itu? Semoga mendapat penjelasan daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, dalam agama kita ni ada hakam. Okey, hakam ni maksudnya ialah orang tengah. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kita tentang wasulhul khair. Allah sebut, dan sungguh perdamaian itu adalah kebaikan. Banyaknya kebaikan perdamaian. Dia isunya bila berlaku apa? Bila berlaku sikit isulah dalam rumah tangga, kan, yang ni apa tak masak, kan, yang suami pula tidur je kerjanya dan sebagainya. Maka benda-benda seperti ini adakah boleh untuk didedahkan kepada ahli keluarga? Pertama sekali, sebenarnya ahli keluarga sendiri pun mungkin maklum kot, kan, daripada sudut kalau benda tu betul berlaku lah, ataupun mungkin perubahan tu berlaku selepas perkahwinan, boleh jadi juga sebab stres ke sebab apa, tak pastilah, kan. Cuma kita kata secara umumnya cari orang yang untuk bercerita tentang isu-isu ini adalah orang yang dipercayai di kalangan ahli keluarga. Kalau contoh mak ayah pun kadang-kadang, sebab tu mak ayah kena jujur, dia tak boleh backup kalau itu adalah kesalahan. Apa maksud backup? Berpertahankan, kan? Kena adil, kena adil. Dia tak boleh pertahankan kesalahan yang mungkin daripada anak perempuan dia, kan, mungkin daripada anak lelaki dia, kena adil. Dan kemudian kalau benda ni masih berleluasa dan sukar untuk mencari penyelesaian, maka pejabat agama ada dia punya hakam dia. Sebab nanti kita bimbang, takut lebih teruk bergaduh, lebih aib banyak dibuka. Kan? Yang ni keluarga dia banyak aib, ni keluarga dia, kan. Semua tu antara benda yang kita perlu satu persatu perlu lihat secara teliti. Jadi secara umumnya, kalau sekadar menceritakan supaya mungkin apa, saya dah contoh isteri kata saya dah cuba nasihat tapi nampaknya macam tak berapa boleh jugalah, kan, tak jalan juga. Jadi minta tolong pada pak mentua, contoh nasihatkan anak, kan, ataupun contoh sebaliknya. Maka benda ni memang ada dalam fiqh daripada sudut hakam, orang tengah untuk mendamaikan isu-isu yang mungkin ada pernikahan dalam rumah tangga. Maka itu antara perkara yang dibenarkan sekadarnya lah, kan. Ni kadang-kadang A to Z semua dia cerita, tak lah, kan. Isu-isu dalam kelambu, isu-isu apa semua tak perlulah. Tapi isu ni yang melibatkan kegoncangan rumah tangga, maksudnya tak mengurus cara yang betul, anak-anak terabai dan sebagainya, nafkah, maka benda tu memang seperti mana disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, antara benda yang boleh kita jadikan ataupun kita sebutkan kerana ia
untuk menegakkan keadilan, untuk membela pihak yang dizalimi. Boleh hukumnya. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Yang penting carilah orang yang benar dan juga tepat. Jangan salah orang pula kita buat luahan ni, menjadi modal pula orang mengumpat dan sebagainya. Baik. Berikutnya Nur Dahlia Biru yang bertanya di Facebook, soalan yang berikutnya. Adakah orang yang membuka keaiban saudaranya, Allah akan membuka aibnya ketika di padang mahsyar? Apakah doa yang boleh diamalkan agar Allah Subhanahu wa taala memelihara aib kita daripada tersebar? Kerana aib yang diceritakan berkemungkinan akan ada berlaku tokok tambah. Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, ada dua persoalan lah kat situ. Cerita tentang aib tersebar di mahsyar. Bila mana dalam hadis dalam riwayat daripada Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim yang Nabi sebutkan tentang satarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah tutup di dunia dan juga akhirat. Apa maksud tutup akhirat ni? Kan, jadi ada orang kata tutup apa sebenarnya? Adakah aib kita akan didedahkan nanti dekat akhirat ataupun bagaimana? Kata Imam As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam syarah kepada Bulughul Maram, beliau membawa beberapa isu yang mana menyebutkan tentang hadis tu. Beliau mensyarahkan pertama sekali ialah dia tidak akan dilihat oleh manusia. Manusia lain tak akan melihat kepada keaiban itu, terutama orang yang mana telah bertaubat. Allah minta ampun pada Allah dan sebagainya, dia pernah buat aib, maka dia tidak akan didedahkan. Satu, manusia lain tidak akan nampak. Yang kedua ialah dia ditutup dan diampun, dipadam, dihapuskan segala-galanya. Itu menunjukkan bahawa Allah tutup dekat akhirat. Maksudnya hanya dia dengan Allah. Sebab tu Allah Maha Agung, Allah Maha Berkuasa, Allah tidak dedahkan kepada sesiapa pun. Dan itu adalah satu benda yang memang Tuhan yang kita sembah amat kasih kepada kita. Tak ada orang yang tahu tentang isu itu. Baik, jadi antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita, dia termasuk daripada doa zikir pagi dan petang juga sebenarnya. Dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad, Abu Daud dan juga riwayat daripada yang lain, ada sebahagian menyatakan hadis ni hasan. Maksudnya boleh diamalkanlah. Apa dia doa dia? Iaitulah doa dia sedikit panjang, tapi yang saya nak fokusnya, doa tu bermula daripada Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'aluka wa as'aluka yani al-'af wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini dia punya tempat dia. Allahumma astur awrati. Ya Allah, tutuplah aib aku. Kan? Jadi kalau tuan-tuan agak panjang tu, kalau dapat hafal semua tu lagi cantik lah. Tapi kalau hanya sekadar Allahumma astur awrati, ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aib aku. Dan kemudian kalau tengok pada doa tu, jagalah aku daripada kiri, kanan, depan, belakang dan sebagainya, maka dia menunjukkan bahawa satu doa yang perlu kita amalkan. Paling-paling kurang pun kalau kita tak dapat bahasa Arab, ya Allah, tutuplah aib aku, tutuplah apa kita kata keaiban, maka yang itu saja sudah cukup untuk kita berdoa pada Allah. Tapi kalau dapat bahasa Arab dia Allahumma astur awrati, maka itu adalah lebih baik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kalau tak mampu bahasa Melayu, boleh guna bahasa Inggeris. Kalau tak mampu bahasa Inggeris, guna bahasa Arab, Ustaz. Allah Maha mengetahui. Allah lagi tinggi, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Berikutnya Ustaz, kita ada soalan yang datangnya daripada sahabat Facebook kita, Laila Dira Rosa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah menutup aib orang lain juga dapat menghapuskan dosa? Bagaimana pula caranya untuk kita menegur seandainya ada kawan yang gemar membuka serta menceritakan mengenai keaiban orang lain, sedangkan aib sendiri tidak pernah direnung? Mohon pencerahan. Terima kasih. Macam marah, bukan marah, soalan mewakili general lah. Terima kasih. Puan Laila bertanya soalan, insya-Allah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, bila sebut tentang isu menutup aib, memang dia adalah satu amanah, dia adalah satu perkara yang perlu kita jaga. Dan adakah dapat pahala dan juga ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu. Kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tutup segala-galanya. Allah tutup segala perkara yang kita pernah buat. Saya sendiri, mungkin Da'i Anas sendiri, semua di kalangan kita, mungkin cakap atas meja ni nampak bagus, kan? Nampak macam okey, tapi hakikatnya aib adalah Allah Maha mengetahui. Dan sebab itulah kata Imam Ahmad rahimahullah, kalaulah kamu tahu dosa-dosa itu adalah seperti mana yang berada pada kita, kata Imam Ahmad, ketika mana orang tolong nak angkat barang dia, dia kata, Imam Ahmad menyatakan bahawa niscaya kamu akan lemparkan pasir kepada aku, sebab tahu dosa-dosa yang aku ada. Sebab dosa tu tak berbau, kan? Dosa tu tidak berbau, macam malang tak berbau lah, kan? Dosa tu juga tidak berbau. Kalau berbau, semua kalangan kita tahu busuknya dia ni, kan? Begitulah dalam hadis riwayat daripada Abu Zal Al-Ghifari dan juga riwayat daripada Abu Darda dalam riwayat Imam Ahmad, ketika mana seorang meninggal dunia, dia naik ke atas langit, dan kemudian pada waktu tu Arash dan semua makhluk-makhluk di atas di langit sana, mereka gempar, bau busuk. Maksudnya aib tersebar di langit.
Sebab bau busuk tu kerana orang ni pendosa, maksiat dan sebagainya. Tapi penduduk bumi tak tahu. Yang tahu tu hanya para malaikat, dan mereka hanya bertanya siapakah bau yang busuk dan sebagainya. Menunjukkan bahawa benda tu kalaulah betul dosa itu berbau, maka semua kita tak adalah ruang nak duduk dekat mana-mana majlis dan sebagainya. Maka menunjukkan bahawa Allah tutup aib kita, dan itu hikmah dan mudah-mudahan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Untuk kawan-kawan yang suka sebarkan aib dan sebagainya, pertama kita nasihatkan dia seperti mana disebut oleh Imam Syafi'i, kita nasihatkan dia. Kata tak boleh sebar aib ni, dia adalah satu dosa, dia adalah satu perkara yang boleh memberikan keburukan dalam masyarakat. Boleh kita bagi, tapi kalau dia tu sendiri jenis macam tu, kita tak boleh nak buat apa. Sebab takkan kita pula nak sebarkan aib dia. Kan? Tapi kita boleh minta pada orang lain, kalau kamu nak cerita apa-apa kat dia, berhati-hati. Sebab nanti bimbang takut dia sebarkan benda-benda yang kamu ceritakan itu. Kan? Asalnya saya nak cerita kat Da'i je tau. Da'i jangan sini kita saya cerita seorang je. Sebenarnya dia cerita 8 orang dah. Setiap orang tu kan, setiap 8 orang tu sebarkan pula. Satu Malaysia tahu. Kan? Jadi kita kata benda ni asalnya jangan ceritalah aib tu kerana kita bimbang takut pendedahan benda-benda seperti itu. Kadang-kadang aib tu nampak depan mata. Kadang aib tu benda yang diceritakan. Jadi semua perkara itu kalau kita tak mampu untuk mendiamkan dia, maka kita kata waktu cukup nasihat, maka sudah lepas tanggungjawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita kata perkara yang paling terbaik. Tapi bukan pula kita menyebarkan aibnya. Betul. Masya-Allah, tabarakallah. Baik Ustaz. Ada satu situasi Ustaz, mungkin kita boleh huraikan ataupun kita bahaskan, di mana hari ini normalisasi pihak-pihak dipanggil pempengaruh ataupun macam Instagramer dan sebagainya, influencer, pepengaruh lah dalam media sosial, mendedahkan aib dirinya untuk tujuan macam Ustaz sebut tadi, marketing. Dan ada pihak pula yang berperanan untuk bertanggungjawab untuk menegurnya. Dan bila ditegur dia kata ni aib saya, jangan cerita aib saya, kalau nak private lah. Adakah benar kenyataan seperti ini, dan bagaimana dengan dosa yang didedahkan secara terbuka, adakah boleh ditegur dengan cara terbuka? Ini kan aib Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aib peribadi yang mana disebarkan secara terbuka, diri sendiri yang sebarkan, maka pada waktu tu tidak jadi masalah untuk ditegur secara terbuka. Kan kita kata sebab tu kadang-kadang isu yang viral kita tegur secara viral. Supaya kembali viral. Supaya kembali viral kepada teguran tu. Sebab teguran tu kadang-kadang bukan isu dia, isu orang yang duk dengar tu. Ini dah sampai dah kat makcik-makcik kat kampung jadi ikutan semua. Pula jadi ikutan. Betul. Jadi kita kata pada asalnya daripada sudut agama kita, perkara ni jangan. Maksudnya aib peribadi kita, tak kira lah marketing ke tujuan apa pun, jangan untuk kita dedahkan dulu saya ni pernah merompak contohnya kan. Ada sekian-sekian, awak dah bertaubat, awak dah minta maaf pada, tak perlu cerita. Tapi sekarang saya dah kaya contohnya, saya usaha peribadi saya. Dulu tak payah cerita. Sebab tu zaman jahiliah, zaman apa lagi, zaman Renaissance, zaman Mesopotamia lama kan, tak payah cerita. Benda-benda seperti itu kita kata kita simpan, hanya kita dengan Allah. Kan tak boleh ke kita rahsia tu hanya kita dengan Allah? Dan kita dah minta ampun kepada Allah tentang benda-benda seperti itu, tak perlu untuk kita dedahkan. Dan termasuk juga Insta famous ke ataupun sekian-sekian, kita kata ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik. Kerana terpulanglah jual produk. Ajak orang buat baik ni bukan semesti kena baca Quran, kena baca hadis. Ajak orang buat baik. Jangan sebarkan ni, jangan kita kata bergaduh. Itu juga benda yang baik, dan mudah-mudahan platform yang ada tu guna sebaik mungkin, boleh datangkan pahala pula untuk kita insya-Allah, daripada mengelakkan kita terjerumus dalam dosa. Wallah. Insya-Allah, tabarakallah. Untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, jadi perlu ditegur juga secara terbuka Ustaz. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan untuk fik menutup aib. Terus dia menonton Tayarah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, dan terima kasih untuk tontonan anda sehinggalah pada detik dan saat ini. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki membicarakan fik menutup aib. Dan Ustaz, di minit-minit akhir ini Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, iaitu Ustaz Ziatul Sidik yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah adab atau etika yang perlu dipatuhi ketika mana membuka aib melibatkan perundangan, namun mendapat ancaman sekiranya mendedahkan sesuatu perkara?
Dan bagaimanakah hukumnya jika kita menyembunyikan aib sedangkan ada pihak yang tidak bersalah akan dikenakan hukuman sedangkan dia tidak bersalah, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Okey, garis panduannya secara ringkas bila melibatkan isu mahkamah, dia maksudnya memberi keterangan saksi-saksi yang ada di mahkamah hanya di mahkamah. Dia tidak perlu bawa keluar sekejap lagi sekarang buat TikTok pula. Saya sekarang buat di mahkamah. Saya dah cerita apa tak ada. Itu sebenarnya bukan aib lah. Jadi apa yang ada mahkamah untuk pengadilan, maka boleh dikatakan para ulama hampir setujulah, kebanyakan majoriti ulama, Imam Nawawi, Imam Abu Umar dan sebahagian lagi menyatakan boleh untuk qada kehakiman, diceritakan untuk membela kezaliman dan juga menjauhi orang-orang yang membuat mudarat kepada kita. Okey. Jadi maksudnya pertama, kalau penceritaan itu daripada sudut apa yang dilihat secara benar. Apa yang dilihat secara benar. Yang kedua ialah dia tidak melibatkan pihak-pihak lain, ahli keluarga dia ke apa benda semua dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Allah supaya ini bukan termasuk pada aib yang kita nak dedahkan secara sengaja. Dia adalah aib yang kita nak beri kepada keterangan kebenaran kepada mahkamah. Okey, itu daripada sudut konsep bagaimana kita berinteraksi dengan perkara-perkara yang melibatkan kes perundangan. Dan kemudian memang pun dia punya bukti, keterangan saksi, dia punya apa nak kena baca dan sebagainya. Benda-benda seperti itu kita dengar ataupun mungkin ada dibawa saksi ke apa, cukup cerita itu di mahkamah. Kan keluar pada mahkamah cerita lain. Waktu bila perbicaraan mungkin akan ditangguhkan apa, perbicaraan itu pula yang kita dengar dan kita pastikan. Jadi di situ merujuk kepada kita pun ada adab dan etika yang perlu kita pelihara secara ringkas apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga bila mana kita tak membela kezaliman. Okey, sebab tu kata Nabi SAW, walaupun dalam hadis ni hadis yang dhaif lemah, tapi para fuqaha guna dia sebagai hujah, iaitu apa dia? Apakah maksud asabiyah? An tu'ina qaumuka 'ala dhulm. Kamu membantu saudara kamu di atas kezaliman. Maksudnya kamu diamkan, kamu tak nak bagi ni, nanti kejap lagi kan dia kalah kes mahkamah ke apa, kita diamkan. Sekadar apa? Sekadar umum je kita bagi. Kan? Jadi itu kita bawa kepada perangai asabiyah lah. Jadi asabiyah ni perkara yang agama kita tidak benarkan, dan kemudian kata Nabi SAW, orang yang pergi kepada asabiyah dalam riwayat Imam Muslim boleh mati dalam keadaan jahiliyah. Kan maksudnya orang jahiliyah ni memang asabiyah, walaupun zalim walaupun apa, dia diamkan saja dan dia membela kezaliman itu. Maka kalau kita sebagai saksi ke ataupun sebagai orang yang memberi keterangan membela kezaliman, kita kena bagi tahu. Walaupun mungkin kita akan diancam, tapi insya-Allah pihak berkuasa akan bantu kita. Melainkan kalau kita pergi atas pentas kita sebut tu, memang lagi turun memang kena lah. Cari pasal. Ni kita kata sebab persoalan tadi adalah isu mahkamah, maka insya-Allah pihak-pihak berkuasa akan bantu, akan tolong kita, akan pantau kita daripada orang-orang yang mana nak melakukan kezaliman ataupun keburukan pada kita tadi. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Baik. Berikutnya Ustaz, bila kita sebut tentang menjaga aib ni, kadang-kadang golongan muda ataupun anak-anak kita ni, macam mana kita nak didik mereka dalam hal menjaga aib? Kadang-kadang di sekolah pun ada cerita pada cikgu, pada pelajar dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, dan juga perkara yang penting lah untuk kita didik adab dan juga akhlak pada anak kita. Terakhir sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Isteri saya cikgu. Senang tak? Bila cikgu tu ada ramai kadang-kadang student dia, pelajar dia beritahu ayah saya begini-begini, mak saya begini-begini kan. Maksudnya mereka ni dalam bab hukum hakam pun mereka agak masih lagi longgar. Apatah lagi dalam isu bab aib. Bab aib ni dia bab bawah sikit, bab yang lebih dalam sikit. Maka kita kata sebenarnya pendidikan di sekolah, pendidikan yang sangat penting, daftar dalam rumah tangga, dalam keluarga, dia ada satu pendidikan yang kita kena terangkan aib ni benda yang tak boleh disebarkan. Macam kita cerita kat anak kita tanya, ayah bersama suami isteri tu apa? Pening kepala macam mana nak cerita kan? Ni yang tanya umur 7 tahun. Tapi sebenarnya itulah pendidikan. Walaupun benda tu benda yang kita rasa mungkin benda yang ni kita ceritakan secara yang lebih neutral, mudah difaham. Contohnya kita kata macam mana lembu boleh dapat anak. Contoh kan. Buatlah analogi ke apa benda semua kan. Mestilah melalui apa dan sebagainya supaya dia lebih faham. Kebat kan. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa apa yang berlaku juga isu tentang aib, maka perlu untuk kita jelaskan, kita terangkan bahawa itu adalah benda yang wajar dan wajib ditutup berkait dengan ahli keluarga kita. Maksudnya contoh gini je, kalau adik orang tahu adik tak pandai mengaji, adik malu tak? Mesti jalan malu. Kan? Jadi kena belajar mengaji. Macam itulah kita, kalau orang tahu benda yang kita tak elok, maka kalau orang tahu kita tak suka, jangan cerita. Jadi kita kena didik anak kita seperti itu. Mudah-mudahan golongan kanak-kanak ini dia faham dan tidaklah jadi orang yang menyebarkan aib di Facebook dan sebagainya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kita pendidikan
melalui tauladan, insya-Allah. Baik, kalau baik ibu ayahnya, insya-Allah baik juga anaknya. Amin. Baik, Muhammad Faizal bin Ahmad Ustaz berikutnya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setakat manakah ataupun sejauh manakah kita boleh menceritakan sikap buruk seseorang dengan niat tidak ingin berkawan ataupun tidak ingin kawan kita yang lain senasib dengan kita apabila pernah beberapa kali ditipu? Mohon kesian Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini biasanya kadang-kadang berlaku dalam isu jual beli, isu apa dan sebagainya. Sebab tu ada setengah grup-grup Facebook ni dia minta verify. Maksudnya dia screenshot gambar orang tu, dia ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Betul. Syarat admin letak kan. Admin letak kan. Dia pun semua komen bahawa dia ni setakat saya ni berurusan cantik, superb kan, bagus. Fast delivery. Fast delivery kan, COD cantik kan. Ada setengah orang kata dia ni tak lah. Jaga-jaga. Jadi kita kata benda-benda seperti ni untuk verify, untuk mengenal pasti sungguh-sungguh, kita kata daripada sudut hadnya urusan kita dengan dia je. Bab keluarga dia ke, bab dia tangkap gambar ke, letak video keluarga family dia dekat Facebook ke apa, itu cerita dia. Tapi yang urusan kita ni, perniagaan kita ataupun apa yang kita berurusan dengan dia, maka yang itu yang pertama. Business kan. Okey, yang kedua adalah berkait dengan bagaimana ataupun had dan juga batasannya, ialah kita tidak boleh untuk menyebarkan benda-benda seperti itu yang masih pertama dalam perintah mahkamah, yang kedua masih perbicaraan di mahkamah, yang kedua juga mungkin juga belum diputuskan apa-apa. Oh, ni sangat penting. Kadang-kadang ustaz, kadang-kadang siapa kan, artis ke dan sebagainya, belum tahu apa-apa lagi dah disebar-sebarkan. Dah jatuh hukum lagi. Dah jadi satu benda isu berita dah disebarkan. Kita kata ini antara benda yang memang semua orang nak kejar rating, nak kejar cerita, nak kejar berita, tapi kita kata dalam isu berkait dengan perkara ni, pastikan betul-betul isu yang berkaitan dengan mahkamah, perundangan apa semua biar selesai dulu. Bila tak terbukti tak bersalah, tak pula buat disclaimer dan sebagainya. Ini satu dosa yang berpanjangan. Dosa yang berpanjangan. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang buat satu benda yang buruk, menyebarkan aib, menyebarkan kezaliman sehingga orang duk ingat benda tu lah, salah lah, maka dia akan share segala dosa yang orang anggap orang buat tu terhadap apa yang dia buat tu dekat akhirat. Ini dipanggil dosa jariah, berpanjangan. Jadi ini perkara yang perlu kita perhatikan, tengok betul-betul, dan ada batasan-batasannya. Mudah-mudahan dengan sebab itu kezaliman terbela, sudah tentu kita nak membela membela kebenaran, pastikan kebenaran, jauhi kezaliman, dan kemudian yang kedua ada batasan-batasan yang perlu kita jaga. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang aib juga, kadang-kadang hidup kita ni kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang kita suka dan orang yang kita tak suka, dan orang tu pun mungkin tak suka kita. Jadi inilah kehidupan Ustaz. Dan bagaimana pula cara berhadapan dengan orang yang suka menjaga tepi kain orang? Dan satu soalan kita nak raikan juga di Facebook, Mar WKM bertanya, apakah antara cara yang terbaik untuk menutup dan mengelakkan keaiban kita daripada terdedah agar maruah kita boleh dijaga dan terpelihara Ustaz? Dan juga soalan saya tadi Ustaz. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita melihat kepada apa yang disebutkan oleh para fuqaha, para alim ulama, yang pertama sekali kita sebutkan juga tadi dah sebenarnya. Jadi kita simpulkan, iaitu pertama sekali kita banyakkan istighfar kepada Allah. Kerana istighfar ni maksud ghafar ni tutup, ampun dan kemudian padam kan, itu maksud dia. Dan kemudian juga yang kedua, kita banyak berdoa kepada Allah seperti mana doa kita sebut tadi, Allah mastur awrati, ya Allah tutupkanlah aib aku. Dan kemudian kita minta juga pada Allah supaya orang tidak membuka aib kita kan, tidak disingkap aib kita, kerana itu janji Allah. Iaitulah selendang, ataupun kita kata Allah Subhanahu Wa Taala berjanji menyingkap itu perkara itu, Allah tidak akan singkapkan kerana dosa dengan hamba. Dan kemudian yang ketiga, kita jangan buka aib orang. Bila kita tak buka aib orang, maka insya-Allah mudah-mudahan tidak ada orang yang boleh buka aib kita. Kalau ada tu mungkin daripada sudut asasnya ialah dia tak faham, dia tak jelas. Maka kalau semua orang menjaga aib masing-masing, maka mudah-mudahan dengan sebab itu memberikan kebaikan kepada kita. Dan juga berkait dengan apa yang Dai tanyakan tadi, maka sebagai kehidupan manusia ni memanglah kan daripada sudut asalnya bercerita itu ini dan sebagainya, tetapi kita tahu batasan. Dan kadang-kadang kalau kita tahu batasan, kita dah tersebut, maka kita tahu benda tu adalah salah. Tapi kalau kita tak tahu batasan, kita sebut, kita tahu benda tu sedap. Kan untuk apa? Sebab tu kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Yuhibbu ayyakula lahma akhi. Sukakah kamu makan daging kamu sendiri, daging saudara kamu sendiri? Kan wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu yaqtab kan, jangan kamu berfitnah, jangan kamu adakan cerita, jangan kamu buat sekian-sekian dan sebagainya. Maka semua itu kita kena tekankan, kita jelas. Sebab tu saya akhirkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, kalau kamu sebut benda tu betul pada saudara kamu,
maka itu adalah nasihat dan kebaikan kepada kamu, itu adalah aib bukan aib. Kalau kamu sebut tu benda yang salah pada saudara kamu, maksudnya bukan aib tadi, dia adalah satu fitnah. Maka lindungilah kedua-dua perkara itu. Mudah-mudahan kebaikan dunia akhirat, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, para penonton panjang lebar, rasa macam tak puas pula. Banyak lagi sebenarnya benda yang ingin kita bicarakan untuk topik kita fiqh menutup aib, tapi kita telah pun sampai ke penghujung rancangan dan 3 pelantikan ataupun 3 perkara penting yang boleh kita kongsikan di minit-minit akhir ini, Ustaz, sebagai kesimpulan untuk topik kita pagi ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, jaga aib kita, jaga aib orang lain. Sama ada daripada sudut sifat, sama ada juga daripada sudut dosa dan maksiat, dan sudah tentu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan bermudahan ataupun jangan kita tak cakna tentang isu ni kerana melibatkan isu akhirat. Seperti mana kita sebutkan tadi, Allah tutup aurat ataupun tutup aib kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ancam kita dengan dimasukkan dengan besi ataupun cairan daripada tembaga kerana sebab kita suka menyebarkan benda-benda seperti ini. Dan kemudian juga Allah bagi kita keburukan dunia dan juga akhirat kalau kita terbabit dengan perkara ini. Dan kemudian yang ketiga, kita jadilah masyarakat yang teguh menegur di antara kita satu sama lain. Sama ada mungkin kalau dah viral, tegur viral lah. Kalau secara peribadi, eloknya peribadi. Kerana itu benda yang paling dituntut. Kerana mudah-mudahan kita dapat hidupkan masyarakat yang harmoni, bebas daripada segala keaiban yang disebar-sebarkan. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tutuplah aurat ataupun keaiban kami, dan jauhilah kami daripada orang-orang yang suka membuka aib kami sendiri dan juga aib masyarakat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kebaikan dunia dan juga akhirat. Jauhilah kami daripada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan daripada sudut agama kami, bangsa kami dan juga masyarakat kami. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barak sallim walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Mustafa Rasuki dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton. Esok sebagaimana biasa, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama moderator Da'i Azrin dan juga panel Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin dengan topik Sirah Ilmuwan Islam Abul Qasim Al-Zahrawi. Abul Qasim Al-Zahrawi, jam dan juga waktu yang sama. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita tangguh majlis kita pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama, jazakallahu khair. Ustaz ada